Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada kesempatan masa pada kali ini saya ingin bincangkan soalan Bahasa Melayu STPM Peringkat 2 untuk tahun 2014 iaitu bahagian B. Bahagian B iaitu soalan berstruktur untuk Bahasa Melayu STPM Peringkat 2 tahun 2014. Okey, kita lihat sini bahagian B 30 markah, jawab semua soalan. Ini biasalah. Sebelum ni pun saya ada review untuk soalan 2018, 2017, 16, 15 dan kali ini untuk tahun 2014. Okey, kita terus kepada soalan bahagian B Bahasa Melayu STPM Peringkat 2 tahun 2014. Okey, kita lihat soalan yang pertama iaitu untuk soalan 31. Jawab semua soalan. 31A nyatakan 31A nyatakan dua ciri morfem terikat. Okey, ini soalan ni tanya tentang morfem terikat. Ini bab fonologi lah. Bahagian yang pertama itu tentang definisi morfologi. Ini setiap tahun soalan 31 ni tentang morfologi. Okey, tahun 2014 ni tentang morfem terikat. Okay, dia tanya nyatakan dua ciri morfem terikat. Okey. Okay, ciri yang pertama morfem terikat. Morfem terikat tidak dapat berdiri sendiri. Jadi memerlukan morfem lain. Memerlukan morfem lain untuk membentuk kata. Itu ciri yang pertama. Morfem terikat tidak dapat berdiri sendiri. Itu memerlukan morfem lain untuk membentuk kata. Okey, seterusnya dia nak minta dua sini. Jadi sini morfem terikat mempunyai makna nahwan ataupun tata bahasa. Sebenarnya ada beberapa ciri lah, tapi soalan ni minta dua saja. Ciri yang lain apa? Morfem terikat mempunyai fungsi sintaksis. Morfem terikat mempunyai fungsi sintaksis. Mempunyai fungsi sintaksis atau fungsi nahwan ataupun tata bahasa. Okey, soalan B. Bina perkataan yang setiap satunya mengandungi morfem terikat. Okay, dia minta satu morfem bebas, tiga morfem terikat. Okay, contoh mempertingkatkan boleh memperkatakan memperisterikan. Dia minta satu sajalah. Satu morfem bebas,
3 morfem terikat. Mempertingkatkan, memperkatakan. Okey, 2 morfem bebas, 1 morfem terikat terbahagi. Contoh, ke barang kalian, ke barang kalian, ke barang kalian, ataupun ke tidak tentuan, ketidak tentuan. Contohlah, 2 morfem bebas, 1 morfem terikat. Okay, seterusnya soalan nombor 32, soalan STPM Penggal 2 2014. Nyatakan kata tugas bagi P. Okay, kalau kita silapnya P, Q, R, S, T, U. Okay, Q ni contohnya dan, contohnya yang, contohnya U, contohnya jika. Okay, nyatakan kata tugas bagi P. Nyatakan kata tugas bagi P. Itu adalah kata penyambung ayat. Kata penyambung ayat. Kata penyambung ayat. Ataupun kata hubung. Kata hubung. Okey, 32. B. Nyatakan jenis kata bagi S. Kata bagi S. Kata apa tu? Hubung. Kata hubung komplement. Kata hubung komplement. Okay, berikan satu contoh bagi U. Kata hubung komplement. Dia minta satu saja. Satu, bahawa boleh bahawa, untuk, agar, supaya. Bagi satu pun dah memadai lah. Itu soalan 32. Okay, seterusnya soalan 33. Nyatakan 2 cara pembentukan akronim dan beri satu contoh bagi setiap cara berikut. Okey. Dia minta 2 cara pembentukan akronim. Okay, kita boleh bagi gabungan huruf awal. Gabungan huruf awal beberapa perkataan. Boleh tak? Contoh, JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Seterusnya gabungan suku kata, sambungan suku kata dengan suku kata, gabungan suku kata dengan suku kata daripada beberapa perkataan. Contoh, berdikari, berdikari. Boleh juga gabungan ataupun cantuman suku kata awal. Contoh apa? Bernama, Berita Nasional Malaysia. Kena hafal lah cara pembentukan
akronim. Okey, seterusnya soalan 34. Soalan 34 diberi petikan berdasarkan petikan di atas. Berdasarkan petikan di atas. Okey, kita baca. Sektor pelancongan memberikan pendapatan kepada negara. Pendapatan tersebut begitu lumayan. Kita perlu berusaha menarik kedatangan pelancong asing ke negara ini. Biasanya mereka akan ke negara kita pada setiap hujung tahun. Walau bagaimanapun, kedatangan mereka yang ramai boleh membawa masalah. Okay, berikan satu contoh untuk setiap jenis frasa yang berikut. Berikan setiap satu contoh. Okey. Frasa adjektif. Frasa adjektif. Frasa adjektif. Kita lihat sini. Berikan. Jadi frasa adjektif, kita tengok frasa adjektif adalah kata adjektif yang menjadi inti frasa tersebut. Okey. Ada. Apa tu? Begitu lumayan. Begitu lumayan. Begitu lumayan. Kedua, frasa keterangan. Kepada negara ataupun ke negara ini. Ke negara ini ataupun pada setiap hujung tahun. Pada setiap hujung tahun. Okey. Tulis satu klausa tak bebas. Tulis satu klausa tak bebas. Memerlukan calon untuk menulis satu klausa tak bebas yang terdapat dalam klausa tak bebas. Menarik kedatangan pelancong asing ke negara ini. Ataupun yang ramai boleh membawa masalah. Yang ramai boleh membawa masalah. Okey, itu satu klausa tak bebas. Tulis satu ayat komplimen frasa kerja. Okey, ayat komplimen frasa kerja. Kita perlu berusaha menarik kedatangan pelancong asing, menarik kedatangan pelancong asing ke negara ini. Okay. Kita perlu berusaha menarik kedatangan pelancong asing ke negara ini. Tulis satu ayat komplimen frasa kerja. Okay, itu jawapan 34. Seterusnya 35. Rumah besar di atas bukit itu memang mengagumkan. Ayat 2, kami hendak pergi ke rumah itu. Apakah pola
ayat bagi 1 dan 2. Okey. Menentukan pola bagi ayat 1 dan ayat 2. Rumah besar di atas bukit itu memang mengagumkan. Kami hendak pergi ke rumah itu. Apakah pola ayat bagi ayat 1 dan ayat 2? Okey. Ayat 1 ialah frasa nama campur dengan frasa kerja. Frasa nama campur dengan frasa kerja. Apakah fungsi frasa sendi nama dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas? Okey, soalan ini tanya apakah fungsi frasa sendi nama dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas. Okey, ayat 1 berfungsi sebagai fungsi frasa sendi nama dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas. Okey. Ayat 1 kita tengok sini. Rumah besar di atas bukit itu. Okey. Frasa sendi nama di atas bukit. Ayat 2 ke rumah itu. Okey, ini sebagai penerang ataupun penerang frasa nama. Yang dua ini frasa keterangan ataupun keterangan. Okay, seterusnya soalan nombor 36. Dia pulang pagi tadi. Tukarkan ayat penyata di atas menjadi dua bentuk ayat tanya. Okay, soalan ni bab ayat. Tukarkan ayat penyata di atas menjadi dua bentuk ayat tanya. Dia pulang pagi tadi. Okay, dia pulang pagi tadi. Tukarkan ayat penyata di atas menjadi dua bentuk ayat tanya. Okay, pertama. Okay, boleh. Dia pulang pagi tadi. Dia pulang pagi tadi. Kita juga boleh buat pulangkah dia pagi tadi. Pulangkah dia pagi tadi, atau pagi tadikah dia pulang? Boleh juga. Pagi tadikah dia pulang? Okay, bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya. Okay, soalan B, bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya. Menghendaki kita membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya. Menggunakan kata tanya. Ayat dibina mestilah mengandungi kata tanya. Kata tanya seperti apa? Bagaimana? Kan? Bagaimana? Bila? Mengapa? Itulah. Gunakan kata tanya. Okey. Kita boleh buat macam mana? Bila dia bertolak. Bila dia bertolak. Bila dia bertolak.
Bila dia bertolak. Bila dia bertolak. Ataupun bagaimanakah dia beroleh wang. Bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya. Okey. Kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri tanya iaitu apa? 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 Siapa? Apa? Siapa? Mana? Apa, siapa dan mana. Kata ganti nama diri tanya. Okay, kita boleh buat orang itu siapa. Orang itu siapa. Ataupun dalam kotak itu apa. Itu kata ganti nama diri tanya. Seterusnya, frasa sendi nama tanya. Ayat yang bina istilah frasa sendi nama tanya. Seperti apa? Ke mana? Dari mana? Sejak bila? Okey, kita boleh buat ayat. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke mana? Boleh. Ke manakah dia pergi? Ke manakah dia pergi? Ke manakah dia pergi? Okey, seterusnya kita lihat soalan 37. Analisis kesalahan bahasa. Baca petikan yang berikut dan kena pasti kesalahan bahasa yang terdapat di dalamnya. Bagi setiap kesalahan, jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan. Okey, seperti biasa, ada 3 tugasan di sini. Kena pasti kesalahan setiap bahasa, jelaskan sebab kesalahan dan buat pembetulan. Okey, kita baca dulu. Setengah pemaju swasta ghairah membangunkan kawasan bukit untuk dijadikan tempat kediaman kerana kedudukannya yang begitu menarik sekali. Pemaju swasta berlumba-lumba memajukan kawasan bukit berdasarkan pada permintaan pembeli yang begitu tinggi. Namun begitu, di sebalik kegairahan itu, alam semula jadi yang kita harus pelihara telah terjejas sehingga membawa bencana kepada kita. Akibatnya hakisan tanah berlaku kerana pemaju tidak menutup kawasan yang digondolkan dengan menanam pokok semula. Okey, itu petikan dia. Kenal pasti kesalahan. Okey, kalau kita lihat sini, setengah pemaju. Ini salah. Setengah pemaju. Okey, kita pun masuk sini. Setengah setengah pemaju. Setengah pemaju. Okey, sebab kesalahan. Kesalahan
kata setengah, kesalahan kata setengah yang merujuk kepada kata bilangan pecahan, dan bukannya kata bilangan tak tentu. Pembetulan sesetengah pemaju. Okey, itu kesalahan yang pertama. Okey, kesalahan yang kedua, kalau kita lihat sini, kedudukannya yang begitu menarik sekali. Begitu menarik sekali. Okey, begitu menarik sekali. Jadi kita masuk sini. Begitu menarik sekali. Ini kesalahan kata sekali. Kesalahan kata sekali yang merupakan kata penguat darjah penghabisan. Penguat darjah penghabisan yang tidak boleh menerima kata penguat hadapan. Kesalahan kata sekali yang merupakan kata penguat darjah penghabisan yang tidak boleh menerima kata penguat hadapan. Kita pilih sajalah. Begitu menarik ataupun menarik sekali. Menarik sekali. Okey, seterusnya kesalahan yang ketiga. Boleh? Kita harus pelihara. Kita harus pelihara. Okey, kita pun masuk sini. Kita harus pelihara. Kita harus pelihara hanya merupakan kesalahan binaan ayat pasif. Kata ganti nama diri orang pertama. Kesalahan binaan ayat pasif bagi kata ganti nama diri orang pertama. Kata bantu tidak boleh diletakkan.
tidak boleh diletakkan di antara frasa nama dan frasa nama dengan kata kerja pasif. Jadi jawapan sepatutnya ialah harus kita pelihara. Harus kita pelihara. Itu adalah jawapan yang ketiga. Jadi itu soalan terakhir, soalan nombor 37, soalan Bahasa Melayu STPM Peringkat 2 2014. Okey. Saya harap sedikit perbincangan yang saya buat ni dapat membantulah para pelajar ataupun calon yang akan menduduki peperiksaan Bahasa Melayu STPM Peringkat 2 bagi tahun 2020 ni. Jadi saya berharap pengungsian saya ni bermanfaat. Kalau bermanfaat, boleh kongsi, boleh share dengan rakan-rakan. Boleh subscribe juga YouTube saya supaya anda semua mendapat manfaat. Jadi untuk sesi kali ini, kalau ada apa-apa kekurangan, saya mohon maaf. Jadi untuk perjumpaan hari ini sampai sini saya. Sekian, terima kasih.